Steve Jobs, dari garage ke takhta teknologi dunia bab 1. Bayi yang ditinggalkan. Anak yang dipilih pada 24 Februari tahun 1955, seorang bayi lelaki lahir di San Francisco, California. Dia diberi nama Stephen Paul Jobs. Namun sejak hari pertama kehidupannya, dia sudah merasakan getirnya dunia. Bayi itu dilahirkan daripada pasangan muda yang belum bersedia, Joanne Schiebel dan Abdul Fattah Jandali, seorang pelajar imigran dari Suriah. Mereka memutuskan untuk menyerahkan bayi kecil itu untuk diambil angkat. Nasib membawa bayi itu ke dalam pelukan sepasang suami istri sederhana, Paul Jobs dan Clara Jobs. Paul ialah seorang mekanik, tukang mesin yang pandai membaiki kereta dan apa sahaja benda yang berasaskan besi. Clara pula seorang akuntan dan suri rumah penyayang. Walaupun bukan orang kaya, mereka berjanji akan membesarkan anak itu dengan penuh kasih sayang. Paul Jobs sering membawa Steve kecil ke garaj rumah mereka. Bunyi besi diketuk, bau minyak gris, dan kilauan alat perkakas menjadi taman permainan kanak-kanak itu. "Lihat Steve," kata ayah angkatnya suatu petang sambil menunjuk sebuah engine kereta. "Kalau kita tahu cara bongkar dan pasang, kita boleh hidupkan semula apa sahaja." Kata-kata itu melekat dalam benak Steve. Dunia boleh dibongkar, difahami, dan kemudian dicipta semula dengan lebih baik. Bab 2. Kanak-kanak nakal dengan cita-cita besar di sekolah. Steve tidak pernah jadi pelajar biasa. Dia nakal, suka mencabar guru, sering bosan dengan pelajaran yang tidak merangsang mindanya. Tetapi apabila sesuatu memikat perhatiannya, dia akan mendalaminya dengan penuh obsesi. Guru-gurunya menyadari dia pintar luar biasa, tetapi sukar dikawal. Di kejiranan Mountain View, yang kelak menjadi pusat Silicon Valley, Steve mula bergaul dengan budak-budak yang sama gila dengan elektronik. Dia suka membongkar radio, televisyen, mesin tape lama, apa sahaja. Dia tidak takut gagal, karena baginya setiap kegagalan hanya jalan ke arah penemuan baharu. Ketika remaja, Steve bertemu seorang budak genius bernama Steve Wozniak. Wozniak, atau Woz, lebih pendiam tetapi mahir dalam elektronik. Mereka berdua seperti dua jiwa yang saling melengkapi Jobs dengan ide gila, visi besar, dan daya jualan luar biasa. Woz dengan kepakaran teknikal yang murni. Salah satu proyek awal mereka ialah Blue Box, sebuah alat kecil yang boleh memperdaya sistem telepon supaya membuat panggilan jauh secara percuma. Jobs melihat peluang perniagaan, Woz melihat keseronokan kejuruteraan. Mereka berjaya menjual beberapa unit kepada rakan-rakan. Di situ Jobs belajar sesuatu. Teknologi bukan sekadar untuk berseronok, tetapi juga boleh mengubah dunia jika dikomersialkan. Bab 3. Garaj ajaib. Lahirnya Apple tahun ke-1976, Steve Jobs baru berusia 21 tahun. Wozniak pula ke-26 bersama rekan lain, Ronald Wayne. Mereka memulakan syarikat kecil di garaj rumah keluarga Jobs di Los Altos. Nama syarikat itu dipilih oleh Jobs sendiri, Apple Computer. Nama yang sederhana, mesra, dan mudah diingat jauh daripada image dingin syarikat komputer lain waktu itu. Apple I dilahirkan papan liter, ringkas tanpa kotak, tanpa screen. Tetapi, ia membuka jalan. Jobs menggunakan kepetahannya untuk meyakinkan kedai komputer menjual hasil ciptaan mereka. Dalam beberapa bulan, syarikat kecil itu mula mendapat perhatian. Jobs tidak puas. Dia mahu komputer, bukan hanya untuk jurutera, tetapi untuk orang biasa. Maka lahirlah Apple, kedua komputer pribadi dengan warna, mudah digunakan, dan cantik dipandang. Ini revolusi. Jualannya meletup, menjadikan Apple sebuah syarikat bernilai jutaan dolar hanya dalam beberapa tahun. Pada usia 25 tahun, Steve Jobs sudah menjadi jutawan. Namun di balik kejayaan itu, ada sisi gelap. Sifatnya yang perfeksionis, panas baran, dan keras kepala. Ramai pekerja mengaguminya, tetapi ramai juga yang takut padanya. Bab 4. Kejatuhan dipecat dari syarikat sendiri, Apple terus berkembang. Jobs melancarkan proyek besar seterusnya. Macintosh, baginya, Mac bukan sekadar komputer. Ia adalah karya seni. Dia mahu mesin itu cantik, ringkas, dan mudah digunakan. Tetapi sifat kerasnya mencetuskan konflik. Di dalam Apple, perebutan kuasa berlaku antara Jobs dan CEO, John Sculley, orang yang Jobs sendiri bawa masuk dari Pepsi. Pada 1985, selepas kegagalan jualan awal Macintosh, lembaga pengarah memutuskan untuk menyingkirkan Jobs daripada peranannya. Bayangkan, pada usia 30 tahun, pengasas yang membina syarikat dari garaj diusir keluar, bagai ditikam dari belakang, kata Jobs kemudian. Dia hancur, marah, dan kehilangan arah. Namun dari kehancuran itu, lahir sesuatu baharu. Jobs berkata, "Dibuang dari Apple adalah perkara terbaik yang pernah terjadi kepada saya." Beban berat diganti dengan rasa ringan sebagai seorang pemula semula. Bab 5. Next dan Pixar benih.
Kebangkitan selepas keluar dari Apple, Jobs menubuhkan syarikat komputer baharu bernama NeXT. Produk NeXT tidak terlalu berjaya secara komersial, tetapi teknologinya maju. Malah, kelak sistem operasi NeXT menjadi asas kepada macOS modern. Lebih penting, Jobs membeli sebuah studio animasi kecil daripada George Lucas. Studio itu dinamakan Pixar. Disinilah Jobs menunjukkan kepintarannya melihat masa depan. Pixar menghasilkan film animasi komputer penuh pertama, Toy Story 1995. Ia menjadi fenomena global, mengubah dunia animasi selamanya. Pixar akhirnya bergabung dengan Disney, menjadikan Jobs bilioner sekali lagi. Bab 6. Kembali ke Apple era keemasan 1996, Apple hampir bangkrut. Syarikat yang pernah dibina Jobs kini diambang kehancuran. Dalam satu ironi sejarah, Apple membeli NeXT dan sekaligus membawa Jobs kembali ke pangkuan syarikatnya. Jobs kembali dengan visi baharu. Dia memotong produk-produk yang bercelaru, menfokuskan semula syarikat, dan menekankan reka bentuk yang elegan. Tahun 1998, lahirlah iMac komputer, berwarna-warni, dengan bentuk bulat futuristik. Dunia terpesona. Apple hidup semula. Tetapi Jobs tidak berhenti di situ. Dia melihat masa depan terletak pada musik digital, telepon pintar, dan peranti mudah alih. Bab 7. Revolusi di pocket iPod, iPhone, iPad, 2001. Apple melancarkan iPod, dengan slogan 1000 songs in your pocket. iPod mengubah cara manusia mendengar musik, industri rekaman terguncang, tetapi Apple melonjak. 2007, Jobs berdiri di atas pentas dan memperkenalkan iPhone. Hari ini, Apple akan mencipta semula telepon, katanya. Tepukan gemuruh bergema. iPhone bukan sekadar telepon, ia komputer kecil, kamera, pemutar musik dan alat komunikasi dalam satu. Dunia tidak lagi sama selepas itu. Beberapa tahun kemudian, hadir iPad tablet elegan yang membawa komputer ke dimensi baharu. Produk-produk ini menjadikan Apple bukan sahaja selamat, tetapi syarikat paling bernilai di dunia. Bab 8. Falsafah, kepribadian dan sisi gelap. Jobs terkenal dengan falsafahnya, kesempurnaan. Dia sering menjerit pada jurutera, menolak reka bentuk yang tidak cukup baik, dan menuntut standar yang hampir mustahil. Ramai yang menganggapnya kejam, tetapi ramai juga mengakui, tanpa sikap ekstrim itu, Apple tidak akan melahirkan produk revolusioner. Dia juga seorang pemikir spiritual. Ketika muda, dia mengembara ke India, mencari pencerahan. Dia mengamalkan meditasi Zen, percaya pada intuisi, dan sering bercakap tentang mengikuti suara hati. Namun, sisi gelapnya tidak dapat diabaikan. Dia pernah menolak mengakui anak kandungnya, Lisa Brennan, selama bertahun-tahun. Dia juga digambarkan sebagai ketua yang sukar didekati, dengan sifat manipulatif. Bab 9. Pertarungan terakhir. Pada 2003, Jobs disahkan menghidapkan kanser pankreas yang jarang berlaku. Pada awalnya, dia menolak rawatan perubatan modern, memilih diet, dan rawatan alternatif. Namun, penyakit itu terus merebak. Walaupun tubuhnya semakin lemah, Jobs tetap muncul di atas pentas, memperkenalkan produk baharu dengan semangat. Setiap kali dia berdiri dengan baju hitam turtleneck, jeans biru, dan kasut sneakers, dunia menunggu dengan penuh debar. 5 Oktober tahun 2011, Steve Jobs meninggal dunia pada usia 56 tahun. Dunia terdiam. Tokoh yang mengubah cara manusia berhubung, bekerja, dan berseronok telah pergi. Bab 10. Legasi hari ini. Apple menjadi salah satu syarikat paling berharga di dunia. Tetapi legasi Jobs lebih besar daripada itu. Dia mengajar dunia bahwa teknologi tidak hanya tentang mesin, tetapi tentang seni, intuisi, dan impian. Dia membuktikan bahwa seorang budak yang dibesarkan di garage boleh menggoncang dunia, bahwa kegagalan bukan titik akhir, tetapi permulaan baharu. Dalam ucapannya yang terkenal di Stanford pada 2005, Jobs berpesan, "Your time is limited, so don't waste it living someone else's life. Stay hungry, stay foolish, don't kata." Kata itu terus bergema, menjadi inspirasi jutaan manusia hingga hari ini.